Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 akan membincangkan tentang isu etika penggunaan media sosial rakyat Malaysia. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pada 2020, 93.3% pengguna internet di Malaysia menjalankan aktiviti di media sosial seperti berniaga, berhubung dan juga memberikan kata-kata motivasi. Tetapi segelintir pihak tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan media sosial untuk menyebar maklumat-maklumat yang menghasut dan menghina demi kepentingan masing-masing. Antara faktor gejala ini terus berlaku adalah kerana perkembangan teknologi. Di alam zaman cyber ini, apabila berlakunya perkembangan teknologi, setiap maklumat akan senang tersebar. Lebih-lebih lagi, seperti yang anda tengok dalam gambar raja, nombor-nombor ini merupakan nombor yang amat tinggi untuk pengguna-pengguna sosial media. Jadi, untuk satu maklumat benar ataupun maklumat palsu itu tersebar amatlah cepat. Kesan kedua adalah tekanan hidup, pengaruh rakan dan juga pengaruh individu. Disebabkan zaman pengaliran kita yang terlalu cepat dan terlalu pantas, banyak konteks daripada rakan-rakan sendiri ataupun daripada individu tersebut sendiri telah menyebabkan mereka menyingsung kepada satu gejala yang sememangnya akan menyukarkan hidup orang lain dan juga memecah belahkan perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya pula, faktor keempat adalah pengabaian anak-anak. Seperti nombor-nombor yang anda tengok dalam gambar raja, peratusan ini amat tinggi dan ia amatlah negatif. Bermaksud banyak ibu bapa di Malaysia tidak memantau cara-cara anak mereka melayani sosial media dan juga melayani internet. Ini telah menyebabkan salah satu masalah ataupun gejala ini telah berlaku. Jadi semudahnya pantaulah anak-anak anda semasa mereka melayani sosial media. Seterusnya adalah kajian isu ini dari segi falsafah. Dari segi falsafah, kami ingin menyatakan bahawa rakyat-rakyat Malaysia menimbulkan hasutan-hasutan dan juga berita-berita palsu di sosial media ini tidak berpegang kepada rukun negara yang diciptakan untuk menolong ataupun membimbing rakyat Malaysia supaya lebih percaya kepada sesama sendiri dan juga berpegang kepada perpaduan Malaysia yang sememangnya teguh. Dari segi pendidikan kebangsaan pula, nampaknya pendidikan kebangsaan kita kurang memupuk semangat perpaduan. Jadi, pada pendapat saya, kita perlu memupukkan lagi semangat perpaduan dan juga semangat-semangat yang positif di kalangan rakyat-rakyat Malaysia yang masih kecil. Seterusnya adalah rukun negara. Kita perlu pegang kepada rukun negara kerana rukun negara diciptakan untuk kita tidak berpecah belah dan ia juga telah dicipta sempena satu peristiwa yang memang kita tidak dapat lupakanlah. Pada tahun 1969, ia dimulai kerana rasa tidak puas hati antara kaum akibat dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh orang Inggeris. Jadi peristiwa ini telah menyatukan rakyat Malaysia. Jadi kita perlu bersatu semula dan juga kita perlu memerangi gejala ini. Seterusnya adalah dari segi konsep jasmani, imuniti, rohani dan intelek. Apabila konsep-konsep ini tidak stabil ataupun salah satunya tidak stabil, anda akan mengalami rasa-rasa ataupun keinginan-keinginan yang negatif seperti membuat berita palsu ataupun mendengki terhadap rakan anda sendiri. Jadi dari segi kajian, kita perlu mengelakkan ketidakseimbangan dari segi empat aspek ini dan kita perlu memupuk diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Salah satu pandangan daripada tokoh yang terkenal di Malaysia iaitu Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Beliau sendiri memupuk orang Islam ataupun rakyat Malaysia untuk tidaklah menfitnah ataupun menabur benih-benih kebencian di antara kalangan masing-masing. Lebih-lebih lagi kepada muslimin dan muslimat yang berada di luar sana. Kerana ianya sama sekali tidak baik dan akan memecah belahkan rakyat Malaysia. Tokoh yang kedua adalah Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz.
yang menyatakan hak kebebasan bersuara sememangnya disokong, tetapi apabila ia tidak digunakan dengan sebaiknya malah digunakan untuk sisi-sisi yang negatif, ini amatlah bercanggah dengan fahaman-fahaman rakyat Malaysia. Jadi seterusnya adalah kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan isu etik dari segi keluarga, individu, masyarakat dan negara. Dari segi individu, ia sememangnya ataupun seseorang itu akan menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita, dan juga dia akan terus menghasut rakyat-rakyat Malaysia supaya tidak membela perpaduan yang kita ada. Seterusnya, individu yang menjadi barah kerana isu berkenaan akan merosakkan sel-sel sihat dalam keluarga sendiri sebelum ia berkembang biak kepada institusi masyarakat. Jika individu berkenaan adalah seorang ketua keluarga, sudah pasti sentimen negatif terhadap penghinaan terhadap sultan, agama, lain-lain melalui media sosial akan tersemai ke dalam sanubari anak-anak. Sebagai contoh, budaya kecaman yang menjadi trend masa kini memberi impak yang besar kepada institusi-institusi beraja kerana komen-komen yang dikatakan hak kebebasan bersuara. Wadah didikan anak-anak yang meniru perbuatan si bapa akan meniru perbuatan bapanya yang tidak melambangkan identiti bangsa Malaysia berlandaskan prinsip hukum negara. Perkara negatif akan terus mempengaruhi masyarakat melalui media sosial. Bagi mereka yang bijak menilai dan memahami sejarah ketamadunan bangsa melalui institusi beraja sejak 700 tahun lalu yang memelihara kesucian Islam, maka sejahteralah ia. Tetapi bagi mereka yang ego dan lalai, mereka akan bersambung rantaian barah yang akan merosakkan negara tercinta jika tidak dibendung. Akhirnya, jika akarnya rosak, sudah pasti pokok yang teguh akan tumbang. Maka, jika prinsip rukun negara yang tidak lagi diedahkan oleh segelintir rakyat yang telah membusuk dek kerana barah yang mengular, kestabilan dan kesejahteraan negara akan dicurangi dari dalam negara sendiri. Umpama musuh dalam selimut yang tidak boleh dibunuh dengan peluru. Kesannya, kelemahan negara akan terus dimanipulasi oleh musuh-musuh negara dan penyangak yang menanti peluang untuk menghajar lela yang mungkin telah berada lama menyiapkan perangkap di dalam negara. Kestabilan politik menjadi lemah, ekonomi akan dikawal oleh orang asing dan sistem pentadbiran akan menjadi pecah. Sehingga hari itu tiba, tunggulah bencana yang lebih besar akan berlaku. Bagi rakyat Malaysia yang unik dengan kepelbagaian agama, adat dan tradisi, marilah kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Keluhuran dan perlembagaan yang selama ini menyatu padukan kita perlu kita bela. Sebuah kota yang dibina beratus tahun pun boleh dimusnahkan pada satu malam. Janganlah kita menjadi duri dalam daging. Marilah kita bersama-sama fikirkan. Seterusnya, cadangan cara menangani isu. Yang pertama, kawalan kebebasan media perlu diperkasa. Bahagian 2 Perlembagaan Persatuan Perkara 10(1)A menyatakan secara khusus bahawa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kebebasan bercakap dan bersuara. Namun begitu, fasal 2, 3 dan 4 dalam Perkara 10 juga turut menyatakan kebebasan tersebut ada sekatan sekiranya menjejaskan kepentingan keselamatan dan ketenteraman awam. Yang kedua, kawalan dalam internet perlu diperkasa terhadap yang pertama, domain yang didaftarkan di luar negara, mengesan suspek, kenal pasti pendaftaran maklumat palsu, agensi penguatkuasa haruslah seiring dengan kemajuan teknologi memantau kandungan laman web. Yang ketiga, mewujudkan akta khusus berkenaan media sosial. Yang keempat, falsafah pendidikan negara perlu diteruskan kesinambungan di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta untuk memastikan kesejahteraan di setiap pekerja. Yang terakhir, semua pihak harus mengambil bahagian menangani isu berkenaan dengan mengetepikan kepentingan sendiri demi meneruskan legasi kestabilan negara. Yang terakhir, kesimpulan.
Setiap rakyat Malaysia seharusnya memanfaatkan media sosial ke arah mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang kaum dan bukan untuk membangkitkan sentimen perpecahan dengan cara penghinaan sultan, agama dan lain-lain. Media sosial jika digunakan dengan cara yang betul akan menjadi platform untuk mendidik dan mengubah setiap kumpulan masyarakat secara tradisional hidup terpisah-pisah ke dalam satu kumpulan etnik yang bersepadu, di mana perbezaan etnik tidak lagi menjadi konflik. Punca berlakunya isu etika penggunaan media sosial di kalangan rakyat Malaysia berkenaan penghinaan sultan, agama dan lain-lain telah dikenal pasti. Berlandaskan kepada penghayatan prinsip hukum negara oleh setiap rakyat Malaysia dan penerapan isi kandungannya oleh semua pihak di semua peringkat masyarakat serta disokong oleh kawalan dan penguatkuasaan yang diperkasa oleh agensi terbabit, maka sudah pasti isu ini akan berada dalam genggaman bangsa Malaysia yang tercinta. Sekian daripada grup kami. Terima kasih kerana menonton.